Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Muaddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebah Dulia Maha Mulia King Maha Wajiralongkorn Prawajira Lau Chau Yuhua Raja Thailand sempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-73 tahun. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Muaddallah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun 2025-2026 antara DPMMFC dengan MUAS FT. Berangkat sama anak anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC. Pada perlawanan ini, DPMMFC menang ke atas MUAS FT dengan jaringan 10-0. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berjaya menjaringkan 2 gol. Majlis Kesyukuran Senegara sempena ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri akan diadakan petang ini. Majlis akan berlangsung di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Bagi memastikan kelancarannya, Jawatankuasa Kerja Acara Keugamaan membuat tinjauan persediaan bagi acara tersebut. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Selain tumpuan utama di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, majlis juga akan diadakan di masjid-masjid utama seluruh negara. Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penapar Daerah Tutong mengungkayahkan program Wakaton dan Derma sempena sambutan Ilal Hijrah 1447. Aktiviti riadah sejauh 2.6 km bermula dan berakhir di Masjid Kampung Penapar Daerah Tutong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, juga menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diselajurkan penyampaian derma untuk anak-anak yatim Kampung Penapar Tutong dan penyerahan sumbangan dari Kementerian Pertahanan untuk kegunaan masjid berkenaan. Indeks harga pengguna IHP Jun 2025 menunjukkan penurunan 0.6% berbanding Jun 2024. Ia didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan adalah terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga daging, khususnya harga makanan daging yang berproses dan harga sayur-sayuran.
Sementara itu, penurunan bagi indeks buka makanan adalah didorong oleh penurunan harga pakaian dan kos perkhidmatan langganan penstriman media atas talian disebabkan oleh perbezaan pertukaran mata wang asing. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Jun 2025 menurun secara perlahan 0.03% daripada Mei 2025. Ini didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan. Penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga sayur-sayuran dan daging. Laporan penuh IHP Jun 2025 boleh didapati di laman sesawang JPES. Dengan keharmonian dan kestabilan negara, sikap perpaduan dalam kalangan rakyat dan penduduk dapat dipupuk melalui amalan hormat menghormati, bekerjasama serta saling memahami di samping memastikan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara sentiasa terpelihara. Perpaduan dalam kalangan rakyat dan penduduk negara ini penting ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Rakyat dan penduduk, kita dapat menyamai dan melihara perpaduan dengan mengamalkan nilai hormat menghormati, bekerjasama tanpa mengira latar belakang serta mengamalkan sikap toleransi dan saling memahami. Semangat kejiranan dan kerjasama dalam komuniti perlu diperkukuh seperti gotong royong, sambutan perayaan bersama dan bantuan sesama jiran dapat mengeratkan hubungan serta membina perpaduan. Menggunakan media sosial secara beretika dan elak daripada menyebarkan maklumat yang boleh memecah belahkan masyarakat. Dalam kehidupan harian, kita boleh tunjukkan semangat muafakat di tempat kerja, sekolah maupun di kampung. Pelbagai persembahan menarik menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 malam tadi. Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, diadakan persembahan Majlis Malam Budaya Seni Tradisi Melayu. Hadir Awang Amirul bin Haji Hafneh, pengerusi lembaga bandaran. Persembahan dianjurkan oleh Irama Bahtera Entertainment. Pertandingan baju-baju tradisional puak dan etnik memeriahkan pentas perayaan kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait. Pertandingan dikelolakan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Cawangan Daerah Belait. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong Pula, dimeriahkan dengan persembahan Malam Wira Bangsa 4.0. Acara dianjurkan oleh kumpulan Wira Bangsa. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara pentas perayaan kawasan Dermaga Pekan Bangar daerah Temburong diserikan dengan pertandingan Bintang Keputeraan 2025. Pertandingan tersebut dikendalikan oleh stesen radio televisyen Brunei, Cawangan daerah Temburong. Hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong dan Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara. 18 buah kenderaan menyertai konvoi khas sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia ke-79. Upacara pelepasan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Konvoi sejauh 47 km anjuran Kelab Sahabat Mercedes-Benz Darussalam bermula dari kawasan letak kereta Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bokia Brakas dan berakhir di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sementara itu, ketibaan peserta konvoi di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong diadu-adukan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Abdulli Tun Patih. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu disebabkan sejumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku di Kepulauan Borneo dengan ditiup angin perlahan dari barat daya menuju ke negara ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam memaklumkan keadaan cuaca berjerebu lazimnya berlaku semasa monsun barat daya. Kualiti udara yang dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah tinggi berbanding dengan hari-hari biasa. Kualiti udara bagi negara Brunei Darussalam keseluruhannya adalah di tahap baik ke sederhana. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai pada bacaan PSI sederhana, mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan boleh melakukan aktiviti luar. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga tua dan mereka yang menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi terus memantau situasi dari masa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI, layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Manakala maklumat cuaca terkini boleh diperoleh dengan menghubungi talian cuaca 114 atau melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau melayari laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat L3C menawarkan program perkembangan tenaga kerja dan program perkembangan komuniti. Bagi program perkembangan tenaga kerja, Pusat L3 sedang giat bekerjasama dengan pembekal latihan dari sektor awam dan swasta dalam menawarkan kursus meningkatkan kemahiran atau upskilling dan mengasah semula kemahiran atau reskilling untuk orang ramai. Pendaftaran juga boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang Pusat L3. Ketua Unit Perhubungan Korporat dan Pemasaran di Pusat L3, Kementerian Pendidikan mengongsikan perkara tersebut semasa temu bual bersama RTB. L3 juga ada menawarkan kursus-kursus digital macam Artificial Intelligence dan energi sustainable dari masa ke semasa di bawah inisiatif baru Pusat L3 pada tahun ini, iaitu L3C Education Outreach, seperti kursus AI Assisted Communication, AI at Work, Learn Canva for Beginners dan lain-lain bagi memperluaskan lagi peluang-peluang pembelajaran sepanjang hayat dalam bidang digital untuk orang ramai. Program perkembangan komuniti lebih menumpukan kepada perkembangan peribadi, kemahiran dan pengetahuan seseorang yang dapat disalurkan kepada aktiviti keusahawanan, mengembangkan potensi diri serta mengukuhkan kebolehpasaran para peserta. Pusat L3 masa ini menawarkan 19 kursus kemahiran jangka pendek di bawah 6 kemahiran dan 1 peningkatan akademik, iaitu 3 kursus kemahiran komunikasi, 4 kursus kemahiran kesetiausahaan, 3 kursus kemahiran tilawah, 2 kursus kemahiran fashion dan rekaan, 3 kursus kemahiran kraft tangan, 1 kursus kemahiran kulinari dan 3 kursus dari peningkatan akademik. Mereka yang berminat, jadual kursus dan borang dalam talian boleh didapati di laman sesawang Pusat L3 atau mengisi borang fizikal yang boleh didapati di Pejabat Pusat L3. Tarikh tutup pendaftaran Khamis 31 Julai 2025. Sukan. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tempurung dengan kerjasama Persekutuan Olahraga Brunei Darussalam melaksanakan program Gemilang Olahraga. Program berlangsung di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Batu Apoy, Tempurung.
Program disertai oleh 23 peserta di bawah 21 tahun. Sepanjang program, para peserta didedahkan dengan teknik asas olahraga serta berpeluang mempraktikkan tunjuk ajar yang diberikan, termasuk mencatat rekod peribadi terbaik untuk mengenal pasti kekurangan peserta bagi meningkatkan tahap sasaran prestasi terbaik. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persilakan Nur Amira binti, persilakan Muhammad Haziq Dene, dipersilakan. 5 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan bola keranjang Piala Ewon 2025 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia ke-79. Kejohanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria malam tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belaid. Juga hadir Yang Berhormat Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan merupakan acara tahunan Persatuan Bola Keranjang Daerah Belaid dan dijangka berakhir pada 15 Ogos depan. 29 buah kenderaan menyertai pertandingan kereta tahan lasak pacuan 4 roda sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia ke-79. Pertandingan dikendalikan oleh Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda Daerah Tutong berlangsung petang kemarin di kawasan lapang berdekatan Mahat Islam Brunei, Daerah Tutong. Juara bagi kategori Special Stage dimenangi oleh Awang Asrin bin Haji Muhammad Zain, manakala pasukan K. Ajong dan MD Workshop Team memenangi kategori berpasukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Pertandingan antara lain bertujuan untuk mendedahkan orang ramai mengenai kepentingan keselamatan dan disiplin ketika mengendalikan kenderaan pacuan 4 roda dalam suasana tahan lasak dan mencabar.